di Asia dan saudara-saudara yang berhormat sekalian. Saya percaya rakan-rakan tadi dengar, saya tak nak cakap panjang. 2-3 minit saya tutup. Pagi tadi saya ulang kaji tafsir seorang sarjana dan ulama Islam terkemuka, Muhammad Asad. Muhammad Asad ni dulu Yahudi, nama dia Leopold Weiss. Dah kata anu aja Yahudi lah. Dan dia memeluk agama Islam dan menjadi seorang alim dan sarjana yang cukup dihormati. Dia masa saya di universiti, masa itu kita jadikan di antara, kita tak pakai usrah lagi betul, kita panggil study group. Study group kita di antara teks awal Islam at the Crossroads, Islam di persimpangan jalan. Bagi saya, kalau orang dia minat ilmu wajib baca. Tak baca tak pandai. Okey, walaupun dia siswa lah. Islam at the Crossroads dia pendek-pendek, dia mungkin 40-60 halaman. Islam di persimpangan jalan. Itu karya Muhammad Asad, dahulunya Leopold Weiss. Kemudian ada buku yang lebih, itu study group. Tajuk pertama wajib baca, kemudian wajib bincang, dan setiap orang mesti bagi kupasan. Itu disebut tradisi ilmu, tradisi akliyah yang mesti dihidupkan kerana ia harus jadi sebahagian dari tradisi Islam dan budaya Melayu, budaya perkasa, budaya Melayu yang terasnya pada ilmu. Jadi ada karya-karya ada lain tentang law and governance, tentang road to Mecca, tapi tak apa, saya nak sebut situ Islam di persimpangan jalan atau Islam at the Crossroads. Kebetulan pagi tadi saya baca buku tafsir dia, The Message, kerana Dr. Farouk dari Islam ke Renaissance Front baru taja penterjemahan The Message ke bahasa Melayu. Jadi saya teliti sama ada penguasaan bahasa baik atau tidak. Tapi prakata Muhammad Asad itu penting. Islam itu dan budaya itu hanya bermakna sekiranya dikukuh dengan tradisi ilmu, pemerkasaan tamadun itu dengan ini masalah kita. Kalau orang tanya saya tadi, saya dengar rumusan Nafizi tadi soal ekonomi dan sebagainya, jadi mesti bersandar fakta. Politik ini bukan silat kata. Yang Datuk Najib takut debat dengan saya, dia ingat saya soal main melakar kata-kata. Tidak, lakaran kata itu mesti bersandarkan fakta, kerana orang yang dengar itu boleh nilai ya. Jadi tafsir dia tadi itu menekankan begitu kuat sekali tradisi ilmu. Ini bukan soal universiti, bukan soal kuliah. Kerana profesor ada yang baik, ada yang bijak, ada profesor kangkung, dan anak-anak mesti menilai. Dalam sistem kita tidak begitu. Tapi kalau yang di luar negara macam Rafizi ada pendedahan, saya pernah profesor di Georgetown University, itu baik ada 2 kelas saya ajar, satu undergraduate, satu graduate. Itu mahasiswa dan juga siswa yang mengambil masters, itu dia menilai profesor. Dia tiap tahun dia menilai karya apa yang diminta dibaca, bagaimana kupasan profesor. Jadi dengan sedikitnya anak-anak itu tercabar, profesor juga dicabar. Kerana kalau terlalu rendah dari segi penilaian akademik oleh mahasiswa, kalaupun itu terkenal dengan 4 PhD, tapi dia pertikai kewibawaan. Maknanya tradisi ilmu, tradisi akliyah itu mesti dipertahankan. Baca, kuasai maklumat dan fakta. Apa yang disebut oleh saudara Nabi, kebetulan sebab saya dengar sikit, mungkin saya cakap lebih baik, tapi sudah tak dengar. Itu fakta yang telah dikeluarkan. Maknanya di kalangan kita, termasuk mahasiswa, tidak ada ruang, melainkan sudah beri kepada media alternatif. Tidak ada ruang. Di parlimen hari Isnin yang lalu, saya dalam ketua pemagang yang pertama berucap untuk mengulas belanjawan tambahan. Okay? Dan yang disebut oleh Saudara Fizi, angka terakhir hari Isnin
yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tak ada lah, Menteri Kewangan sibuk soal lain. Ini malam pergi itu bentang. Subsidi minyak dan gas 24 bilion ringgit. Subsidi ni semua orang dapat. Tak usah bohong lah kalau kata orang miskin aja. Tapi orang kaya dia tak sebut subsidi, insentif. Saudara nak labur, dia kata economic zone. Economic zone itu 15 tahun tanpa cukai. Itu insentif. You meniaga, you untung, saudara tak dikenakan cukai. Itu insentif. Kemudian diberikan pinjaman. Pinjaman yang faedahnya cukup rendah. Ada dari MITI, ada dari Kementerian Kewangan, ada dari Bank Pembangunan yang membantu syarikat-syarikat baru. Ini syarikat juta-jutaan yang dapatnya anak menteri. Dalam minggu yang lalu saja terdedah 3 kes anak menteri yang dapat habuan yang cukup lumayan. Hidup Melayu. Dan tiga-tiga menteri ini Melayu. Bagus juga dia orang kata, apa saja you nak deki sangat? Kan menteri itu Melayu. Bukan ada juga Melayu Meliana yang jutaan, jutawan. Ni otak BTN jasak begitu. Dia, sebab itu saya mula tadi dengan tafsir Al-Quran. Karena tafsir Al-Quran ini kekuatan akidah dan akhlak, pertimbangan etika, right and wrong. You boleh kaya, tapi jangan ambil harta orang. You boleh kaya, tapi jangan ambil harta dan khianati amanah. Saya pegang amanah, khianat kalau saya ambil wang untuk perkayakan anak saya. Itu prinsipnya. Tapi ada orang kata, tak apalah, serupa je. Besok Datuk jadi Perdana Menteri pun macam tu lah juga. Jadi kalau gitu, jadi ini yang pernah dikupas oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu di antara tokoh Islam yang saya sangat muliakan. Dia pernah jadi Ketua Masyumi Indonesia, Perdana Menteri Negara Kesatuan Indonesia di zaman Soekarno. Sebenarnya di penjara. Di penjara dia juga baik. Baru saya hebat daripada Rafizi. Dia bukan dia tak masuk, dia belum masuk. Jangan dia happy sangat, jangan relax sangat. Baik. Muhammad Nasir dia sebut apa problem kita? Problem kitanya dia kata permissiveness. Apa makna permissiveness? Maknanya dia beri permit, dia permisif, mengalah. Rasuah dia mengalah. Orang telanjang dia mengalah. Jadi itu dia sebut permisif. Dia tidak kekuatan untuk pertahankan. No tu rasuah, no tu kezaliman. Saya tak kira. Muhammad Ehsan Hendrik, kalau sudah follow Twitter saya, aku tak follow memang tak bagus. Ulama terkemuka di Afrika Selatan, Muhammad Ehsan Hendrik, asal orang kulit hitam ya. Bapa dia masuk Islam, dia jadi ulama terkenal. Dia tazkirah di rumah saya malam Jumaat yang lalu. Dan dia sebut nilai moral dan keadilan itu begitu sekali dipertahankan dalam Islam, sehingga dalam zaman Al-Muqtasim, Al-Muqtasim jadi khalifah Amirul Mukminin, berpusat di Madinah. Dia dengar seorang wanita di penjara di Rom ya. Jadi oleh kerana dia ni orang ahli, jadi macam seolah-olah boleh dia dengar, seolah dia dengar jeritan wanita itu di Rom dengan Madinah. Dia seolah-olah dia dengar derita wanita yang dizalimi di penjara di Rom. Dia minta pengesahan, ya. Dia terus tulis kepada Emperor Rom. Dia kata, kami dapat tahu orang ini dizalimi dan wanita ini dipenjara di Rom. Saya beritahu saudara Emperor, bebaskan dia segera tanpa syarat. Jika tidak, saya hantar bala tentera saya serang saudara untuk membebaskan wanita miskin ini. Sudah, mana ada dunia orang nak pergi perang, nak bebaskan wanita yang miskin seorang ya. Perang ini kena harta, rebut mati-matian nak pertahan Putrajaya ni kerana kontrak. Jadi sebab itu niat ikhlas al-amalillah itu penting ya. Sebab itu saya katakan tadi mula tradisi ilmu. Dan saya kaitkan Muhammad Asad, Muhammad Nasir, jangan kita
Mengalah mudah sangat, permisif. Mengalah tak boleh, tak boleh, tak boleh, macam mana? Nanti dibuang universiti, nanti beasiswa tak dapat, nanti kerja tak dapat. Jadi semua alasan tak payah buat apa. Ya. Jadi nilai hidup kita itu tak ada makna. TV3 tak ada kerja kalau tak boleh Seronok. Jadi sebab sudah minta TV3 keluar tukar dari TV Anwar Ibrahim. Buatlah cerita lain, takkan. Tapi saya confident sebab saya maklum. Dan kita kena yakin. Kena yakin. Sebab tu saya sudah ingat, yakin itu penting. Yakin jika kita benar. Sebab tu yang macam latest kata ada isu 3 bilion. Saya cukup. Saya punyai laporan PPR sebelum MECC. Bukan aja itu. Sekarang dalam beberapa hari lagi saya nak cabar MECC buka. Fikir, saya yang dituduh, saya nak cabar buka balik file. You know why? Sebab kalau buka file tu yang terlibat besarnya Mahathir dan Dahil, mampus dia buat. Saya dah tak mahu. Kerana saya kata saya nak ke depan. Saya tak mahulah nak tulis belakang nak gaduh. Sudah-sudahlah. Dia Mahathir pun dah tua, tak nak ada sudah. Tapi kalau kena dia cabut, okey, saya jawab. Tapi yang makronya, tadi disebut gaji minimum, subsidi minyak. Dia kata kita ni populis, akan bankruptkan negara. Saudara, dasar ekonomi dia tak boleh satu. Itu beza dari yang diupas. Kalau kita kata gaji minimum, kalaupun Datuk Najib umum gaji minimum 2,000, tak bermakna kalau tidak ada perubahan total. Saya bagi contoh, subsidi. Subsidi minyak, subsidi gula, itu diumumkan baru. Subsidi tol. Tapi cuba tengok, siapa punya syarikat? Berapa untung syarikat, berapa untung rakyat? Ini masalahnya. Okay? Kalau kita faham yang ini, maka kita boleh selesaikan dengan baik. Ya. Dan jawab telefon di belakang. Ini kena ada juga adab. You pergi ke luar, dia jawab telefon. Boleh, you kuat pun tak apa. Baik. Jadi bukan saya nak tegur, sebab ini memang adab jamaah kena ada. Baik. Kalau tidak dia jadi macam surat pemuda UMNO. Baik. Saudara, figures ni kita tanya. Saya tanya di parlimen, tak jawab. Saya tanya siapa punya IPP. Saya tahu Yo Teng Lek. Tapi siapa nomini dia? Itu tak jawab. Kemudian saya tanya, kita bagi 24 bilion. Saya nak tahu dicerakinkan berapa untung syarikat, berapa subsidi sebenar di bawah. Dia tak bagi tahu. Wang kerajaan, wang dari cukai. Nah, kalau ini tak berlaku, maknanya kadar elektrik naik. Tapi kalau insya-Allah kita ambil alih Putrajaya, apa yang kita dapat? Kita panggil, kita okey. Bagi duduk, bagi TO kurang gula sebab harga gula naik. Dan yang monopoli gula ni tak saya Mokhtar. Saya kata you rasa tengok teh yang tak ada gula. Okey. Kemudian kita akan bagi tahu ini agreement. Dan kebetulan saya dah tengok agreement. Agreement ini lopsided. Syarikat beli minyak dari Petronas, harga rendah. Jual ke YTL, harga tinggi. Saya tanya, apa pasal tak boleh Petronas jual ke direct ke TNB? Apa pasal kena perantaraan? Perantaraan itu untung ratus juta kepada YTL. Yang bayar siapa? Takkan TNB nak bayar. TNB kenakan kita yang bayar. So, kalau kita tukar peruntukan syarat perjanjian itu dengan sendirinya, harga turun. Ini jangan disebut soal mikro. Jadi kalau kita katakan gaji minimum 1,100, harga tak terkawal, tak boleh. Apakah gaji minimum 1,100 itu mengesabah? Tak mengesabah, tak cukup. Itu ibu, anak 3, tak cukup. Tapi skop-skopnya realistically itu permulaan. Selepas itu kita cuba jalan pertumbuhan ekonomi yang lain. Itu saja pengantar saya. Kita tanya-tanya, setuju-setuju. Kalau yang susah, siap dengan nanti dijawab. Yang lain saya jawab. Okey, terus. Baik.